Okey, sekarang ni awak boleh nampak tak saya punya skrin? Boleh ada. Okay. Nampak. Okay, nampak Okey, kalau tak nampak tiba-tiba hilang bagi tahu. So kita dah cover chapter yang kedua, kita baru habis dalam last class chapter yang kedua. So dalam chapter yang kedua ni kita belajar tentang descriptive statistik. Okey, so kita tahu statistik ni ada dua, iaitu descriptive statistics dan juga inferential statistik. So apa dia descriptive statistik, apa dia inferential statistik, yang ini kita dah belajar dalam chapter 1. Di mana descriptive statistik ni dia akan melibatkan proses kita collect data. Okay, so kita akan ada data, tak kisahlah data tu adalah data kualitatif ke, data kuantitatif ke. Kita akan collect data and then kita akan organize kita punya data, sama ada kita susun kita punya data mengikut ascending atau descending order, atau kita masukkan dia ke dalam tabula, dalam table. Kita buat class interval, so kita akan organize data dan next process adalah kita akan summarize data kita. Macam mana kita nak summarize data kita? Kita akan kira beberapa measurement yang kita belajar dalam chapter 2 ni. Okay, so bila dia melibatkan proses of collecting, and summarizing data, kita panggil dia adalah sebagai descriptive statistik. Okay, kalau satu lagi jenis statistik, inferential statistik, itu adalah statistik di mana kita akan membuat conclusion daripada sampel untuk mewakili satu population. Kita tak kira apa-apa. Kita cuma ambil sampel, kita examine the sample, kita buat survey ke, kita belajar dia punya characteristic of the sample, and then kita terus come up with the conclusion ataupun description untuk mewakili population. Tapi kita buat conclusion tu based on sample sahaja. Tapi sample tu dia represent the whole population, so itu kita panggil sebagai inferential statistik. So dalam chapter 2 ni kita fokus kepada descriptive statistik. Okay, so di mana kita belajar beberapa jenis. Yang pertama kita belajar tentang how to organize our qualitative dan juga quantitative data. Okay, so yang pertama kita belajar how to organizing the qualitative data. Okay, so sorry saya punya tulisan ni nak cepat. Kita nak ambil masa yang lama. So kita belajar yang kedua adalah how to organize the quantitative data. So kita belajar beberapa cara macam mana kita nak organize kualitatif dengan quantitative data. Okay, so dalam ni ada dalam video adalah nota yang saya bagi. So ini adalah summarize. So how can we organize qualitative data? Ada beberapa cara. Yang pertama melalui contingency table. Okay, dalam table ni kita ada frekuensi. Okay, kita boleh represent kita punya frekuensi dalam bentuk peratus ataupun dalam bentuk fraction. Okay, mengikut kepada kesesuaian. So dalam contingency table kita ada kita punya data dan juga frekuensi. Okay, dan cara yang kedua macam mana kita boleh organize kita punya kualitatif data adalah dengan menggunakan frequency distribution. Okay, di frequency distribution ni of course lah ada frekuensi. Okay, disebabkan oleh kualitatif data ni ada data yang tidak boleh kita letakkan kelas interval. Contohnya kita belajar tentang gender, male dengan female dalam UiTM Pahang ada berapa male, ada berapa female. Itu adalah data kualitatif. Sebab kita punya variable adalah gender. Gender adalah kualitatif data. Okay, kita akan dapat result sama ada male atau female. Male atau female. So kita akan kumpulkan berapa orang male, berapa orang female. So contohnya male ada 100, female ada 200. So 100 dan 200 tu kita panggil dia sebagai frekuensi. Okay, male dengan female tu adalah kita punya data. So 100 dengan 200 is called as a frequency. So kita masukkan frekuensi di dalam table, kita panggil dia sebagai frequency distribution. Okay, and then kita boleh juga represent kita punya qualitative data dalam bentuk diagram. Okay, so dalam bentuk diagram kita ada dua jenis yang kita belajar. Yang pertama kita belajar tentang bar chart. Okay, di mana kita belajar tentang bar chart. Bar chart ni dalam bentuk 4 segi. Okay, so bar chart ini akan mewakili setiap data. Contohnya kalau kita mengkaji tentang bilangan pelajar di semua kampus Universiti Teknologi Mara. So katakanlah ada 10 kampus, so kita akan ada 10 bar chart. Kita akan ada 10 4 segi ni lah. Okay, so katakan ini adalah untuk kampus Jengka. So ini adalah untuk kampus Shah Alam. Yang ini adalah untuk kampus Pasir Gudang contoh. So tinggi bar chart ni akan mewakili frekuensi. Okay, frekuensi data yang kita study.
Okay, dan bar chart dia ada gap di antara chart tu, di antara bar tu dia ada gap. Okay, so itu adalah bar chart. So bar chart, kita belajar ada 4 jenis bar chart. Yang pertama adalah simple bar chart. Okay, so simple bar chart ini bar chart biasa lah. Okay, simple bar chart ni biasa, bar chart biasa di mana kita ada satu data, satu bar chart mewakili satu data, lepas tu dia melawan frekuensi dia. Okay, so ini adalah frekuensi, yang ini adalah data, so ini adalah bar chart kita. So ini adalah simple bar chart. And then yang kedua, kita belajar tentang multiple ataupun compound bar chart. Okay, multiple ataupun compound bar chart. So apa contoh multiple atau compound bar chart? So, katakanlah kita nak study tentang frequency of student dalam campus UiTM. Okay, so kita ada 10 campus UiTM katakan, dan kita nak study frequency of student tu, kita pecahkan kepada male dan female. So katakanlah the first campus adalah campus jengka. Okay, so campus jengka, student female, katakanlah ini frekuensi student female. Ini frekuensi student female. Okay, ini frekuensi student female ni adalah untuk campus jengka, merah adalah okay, pink adalah untuk female. So kita ada 2 untuk setiap campus. So untuk campus Shah Alam pula, merah adalah untuk male, pink adalah untuk female contohnya. So ini kita panggil sebagai multiple bar chart ataupun compound bar chart. Maknanya pada satu kategori kita ada beberapa bar. Okay, so ini kita panggil sebagai multiple bar chart. And then next kita ada component bar chart. Okay, component bar chart ni pun sama. Kita ada beberapa komponen. Tapi component bar chart ni kebiasaannya dia akan buat dalam bentuk satu bar chart sahaja. Contohnya, kalau kita nak, dia lebih kurang macam multiple, cuma multiple ni kita ada beberapa bar, tapi kalau komponen bar chart kita cuma ada satu bar. Okay, katakanlah untuk campus jengka ni student male ada 70, student female ada 50 contohnya. Okay, so kita akan lukis kita punya bar chart untuk campus jengka. Okay, so 70 katakanlah dekat sini. So ini adalah untuk male. Lepas tu kita akan sambung dekat atas dia untuk female. Another 50. Okay. So tinggi bar chart ni adalah total kedua-dua ni iaitu 120. So tinggi bar chart kat sini adalah 120. Ini 50, yang ini 70. Ini adalah komponen bar chart. Okay. So komponen bar chart ni dia sama lebih kurang dengan multiple ataupun compound bar chart. Cuma kalau multiple dia ada a few bar. Tapi kalau komponen dalam satu bar tu dia bahagi bahagian. Okay, kepada beberapa data. Okay, so next kita ada percentage component bar chart. So percentage component bar chart ini adalah komponen bar chart tapi kita punya data kita present dalam bentuk persen. Okay, so kita ada yang keempat adalah percentage component bar chart. So percentage component bar chart ni sama macam komponen bar chart, cuma kita present dia dalam bentuk persen. Okay, so dia akan jadi setiap bar mempunyai tinggi yang sama untuk semua. Ini kampus Jengka, ini kampus Shah Alam, ini kampus Pasir Gudang contoh, ini kampus Seremban contoh. Semua akan mempunyai persen dia sama 100%, cuma pembahagian data. Okey, 50 ni macam mana kita nak convert dia kepada persen? 50 bahagi dengan total frekuensi 120 darab dengan 100. Okey, contoh 50 bahagi dengan 120 darab dengan 100, awak akan dapat 41.67. So persen untuk female adalah 41.67%. Lepas tu persen untuk male, okay, 70 bahagi dengan 120 darab dengan 100. So 70 bahagi 120 darab dengan 100, awak akan dapat male adalah 58.33. So bila awak total kedua-dua ni, awak akan dapat the whole value is 100%. Okay, so bila kita nak lukis ke dalam komponen bar chart, kita ambil male 58.33. So katakanlah 58 dekat sini. So ini adalah male and the rest adalah female. Ini dalam bentuk percentage. Okay, di mana kalau percentage komponen bar chart, semua bar tinggi dia sama sebab percentage mestilah
100%. Okay, so itu adalah jenis-jenis macam mana cara yang kita boleh guna untuk kita organize qualitative data. Okay, sekarang kita nak tengok how can we organize our quantitative data. Okay, di mana quantitative data ni adalah data yang dalam bentuk numeric, data yang ada dalam bentuk number. Okay, so macam mana kita nak organize quantitative data? Yang pertama, kita boleh menggunakan frequency distribution. Oh sorry, satu lagi diagram yang kita boleh guna untuk kualitatif adalah pie chart. Saya terlupa pula. Okay, so pie chart ni dalam bentuk persen, dia bulat, kita pecahkan dia kepada beberapa bahagian mengikut data kita dan dia dibentangkan ataupun present dalam bentuk percentage. Okay, pie chart dalam bentuk percentage. So ini adalah on how we can organize our qualitative data. So sekarang kita nak tengok how to organize the quantitative data. So yang pertama adalah frequency distribution. Okay, frequency distribution. So dalam frequency distribution ni ada beberapa perkara penting yang awak kena tahu yang saya rasa ada orang yang dia keliru beberapa term. Okey, beberapa term yang penting. Yang pertama, term yang penting adalah class interval. Okay. Disebabkan quantitative data ini adalah data yang kita dapat dalam bentuk number, biasanya kita boleh present dia dalam bentuk class interval. Contohnya kalau kita nak study tentang umur pengambil vaksin COVID-19, contohnya range julat umur orang-orang yang telah mengambil vaksin COVID-19. So umur ni dia start daripada umur 0 tahun, baby, sampailah kita katakanlah ada orang umur sampai 100 tahun. So ini adalah julat kita punya data. Okay, so julat data ni kita boleh pecahkan dia kepada beberapa kelas. So contohnya awak nak buat kelas 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 21 sampai 70, 61 sampai 70 dan seterusnya sampai 100. So ini kita panggil dia sebagai class interval. Okay, maksudnya daripada satu julat yang besar kita pecahkan julat data kita ni kepada julat-julat yang kecil. So julat yang kecil ini kita panggil dia sebagai class interval. And then we have the second term which is class limit. So apa dia class limit? Awak tengok dekat class interval awak. Class limit dia ada dua. Satu kita panggil dia sebagai upper limit atas. Okay. Satu lagi kita panggil dia sebagai lower limit, limit bawah. Okay. So yang mana satu lower limit? Semua yang nilai paling rendah dalam setiap kelas ini adalah lower limit. Dan semua value yang paling tinggi dalam setiap kelas adalah upper limit. Ini adalah upper limit. Okay, yang ini adalah upper limit. So dalam kelas interval kita ada lower limit, kita ada upper limit, itu term yang kedua. Okay, now kita nak tengok term yang ketiga. Sekejap saya nak kena pindahkan dulu yang ni. Sekejap. Okay, so term yang ketiga adalah class boundary. Okay, class boundary. Okay, so apa pula class boundary? Tadi kita dah ada class interval. Apa dia class boundary? Okay, class boundary adalah 0.5 sebelum lower limit sehingga 0.5 selepas upper limit untuk setiap kelas. Okay. So, tengok kelas yang pertama, 0.5 sebelum 1, 0.5. Maksudnya awak tolak lah, 1 tolak 0.5, awak dapat 0.5. Sehingga 0.5 selepas 10, 10.5. 0.5 sebelum 11, 10.5. Sehingga 0.5 selepas 20, 20.5. 0.5 sebelum 21, 20.5. 0.5 selepas 30, 30.5. Dan seterusnya awak akan dapat dekat sini 30.5 sampai 40.
40.5 sampai 50.5, 50.5 sampai 60.5. Ini kita panggil sebagai class boundary. Okay, so kalau kelas boundary dengan kelas interval dia berbeza di antara semua kelas. Okey, awak tengok value dia tak ada connection. Kalau kelas interval 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, ini kelas interval. Tapi kalau awak tengok ada connection di antara kelas, awak tengok upper boundary sama dengan lower boundary untuk next class. Upper boundary sama dengan lower boundary next class. Upper boundary sama dengan lower boundary next class. Upper boundary sama dengan lower boundary next class. Ini adalah connection between class. So bila ada connection macam ni kita panggil sebagai class boundary. So awak kena berhati-hati. Okay, sebab sometimes dalam soalan dia nak uji awak, dia tak bagi awak kelas interval, dia letak macam ni. So kalau awak tengok di antara kelas ni dah ada connection di mana kelas upper boundary ni sama dengan lower boundary next class, ini dah bukan kelas interval. Ini adalah kelas boundary already. Tak perlu cari kelas boundary dah. Okay, because kelas boundary dengan kelas interval beza dia. Kalau kelas interval dia tak ada kaitan, dia tak ada connection. 1 sampai 10 dekat sini. 11 sampai 20 dekat sini. Tak ada kaitan di antara kelas interval. Okay. Kalau kelas boundary dia ada kaitan. Di mana upper boundary sama dengan lower boundary. Okay. So sama macam limit tadi kita ada dua. Kita ada upper limit dan lower limit. Kalau dekat boundary pun kita ada upper boundary dan lower boundary, di mana nilai yang paling rendah dalam kelas itu kita panggil sebagai lower boundary. Okay, so ini adalah lower boundary. Ini semua lower boundary. Dan nilai yang tinggi dalam setiap kelas kita panggil sebagai upper boundary. So ini adalah upper boundary. Okay, so itu adalah class boundary. Ingat, class boundary dengan class interval berbeza. Okay, and then kita belajar tentang class width. Class width ni adalah size kelas ataupun lebar kelas. So macam mana awak nak tahu class width? Senang sahaja. Awak ambil lower limit untuk satu kelas, awak tolak dengan the next lower limit. Okay, yang 11 ni awak tolak dengan yang sebelumnya. 11 tolak 1, 10. Kalau awak tengok 21 tolak 11 pun 10. 31 tolak 21 pun 10. Maksudnya ini adalah kita punya class width, size kelas. Dan kebiasaannya size kelas adalah sama. Kebiasaannya. Tapi tak jamin. Okay, sometimes ada juga case yang di mana size kelas ini berbeza, so awak kena check. Macam mana cara nak cari size kelas? Ambil lower limit selepas tolak dengan lower limit sebelum. Lower limit yang selepas tolak dengan lower limit sebelum. Lower limit yang selepas tolak dengan sebelum. Yang selepas tolak sebelum. Okay. Sama juga kalau awak nak guna upper limit pun boleh. 20 tolak 10 tetap awak dapat 10 juga. 30 tolak 20 awak akan dapat 10 juga. 10 tolak 30 awak akan dapat 10 juga. So itu adalah class width, size kelas. Okay. And then kita belajar juga class midpoint. So class midpoint ini adalah titik tengah untuk kelas. So macam mana kita nak cari class midpoint? Ada dua cara. Okay, awak boleh guna sama ada lower limit ataupun lower limit dengan upper limit ataupun lower boundary dengan upper boundary. Dua-dua pun boleh guna. Sama je. Okay, kalau tadi kita ada 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. Okay, so kita ada boundary kita 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5, 50.5 to 60.5. This one is class boundary. So how can you find the class midpoint? You just need to choose either one, sama ada awak nak guna class limit atau class boundary, mana-mana pun boleh. Okay, satu, the lower limit plus with the upper limit divide by 2. 1 plus 10 is 11, 11 divided by 2 is 5.5. So this one is class midpoint. Okay, kalau awak nak guna class boundary pun tak ada masalah, awak akan dapat benda yang sama. 0.5 plus with 10.5 is also 11, 11 divided by 2 will give you also 5.5. Okay, so awak boleh guna mana-mana, sama ada upper limit plus lower limit divided by 2 ataupun upper boundary
plus lower boundary divide by 2. So itu adalah class midpoint. Okay, so ini adalah beberapa term yang sangat penting untuk awak faham, untuk awak tahu macam mana nak cari, kerana semua ni kita akan guna later bila kita nak summarize kita punya data. Okay, and then we also can organize our quantitative data dengan menggunakan relative frequency distribution. Okay, so relative frequency distribution dalam tu sama ada awak nak letak frekuensi biasa, okay, ataupun relative frequency ini adalah frekuensi dalam bentuk fraction. Okay, contoh dia, kita study tentang markah pelajar-pelajar, markah statistik. So katakanlah kelas interval 35 sampai 43, 44 sampai 52, 53 sampai 61, 62 sampai 70, 71 sampai 79, 80 sampai 88, 89 sampai 93. Contoh So frekuensi katakanlah 4, 5, 13, 95, 31. Contoh. Ni frekuensi. So ini adalah markah student. Okay. So macam mana kita nak buat relative frequency distribution? Okay. So kita akan ada relative frequency dekat sini. So relative frequency ni dia boleh dalam bentuk fraction. Fraction tu macam mana? So kena cari dulu total. So total ni adalah 9 campur 13, 22, 31, 36, 39, 40. So sini ada 40. Okay, so macam mana kita nak buat macam mana kita nak letak kita punya frekuensi dalam bentuk fraction? Okay, so awak ambil frekuensi untuk kelas tersebut, awak perkan dengan total 4/40. So this one is the fraction. 5/40, 13/40, 9/40, 5/40, 3/40, 1/40. So ini dalam bentuk fraction. Di mana kalau awak sum up, awak tambah semua ni, awak akan dapat the total is 40/40. Total number of frequency. So ini dalam bentuk fraction. Lepas tu kita boleh present dalam bentuk decimal. Macam mana nak present dalam bentuk decimal? Senang je. Bentuk decimal, awak bahagi je lah. 4 bahagi dengan 40. Tekan kalkulator. 4 bahagi dengan 40, awak akan dapat 0.1. So decimal dia adalah 0.1. 5 divide by 40, awak akan dapat 0.8. 0.125. 0.125. Inilah bentuk decimal. And then kita boleh present dalam bentuk percentage. Macam mana nak dapat dalam bentuk percentage pun senang. 0.1 darab dengan 100. So awak akan dapat 10. 0.125 darab dengan 100. You will get 12.5. Okay. Dan bila awak sum up semua percentage ni, awak akan dapat 100 kat sini. Kalau awak sum up semua decimal ni, awak akan dapat equal to 1 dekat sini. So ini kita panggil sebagai relative frequency distribution. Saya ada terangkan dekat dalam video. Okay, relative frequency distribution adalah cara yang kedua macam mana we can organize our quantitative data. And then cara yang ketiga adalah cumulative frequency distribution. Kalau tadi relative frequency distribution, now yang ketiga adalah cumulative frequency. So ini pun penting. Awak kena tahu apa dia cumulative frequency. Macam tadi kita ada yang markah student tu 35, 43, 44, 52, 53, 61. 62 sampai 70, 71 sampai 79, 80 sampai 88, 89 sampai 97 contoh. Frekuensi dia 4, 5, 13, 9, 5, 3, 1. Okey, macam mana kita nak buat cumulative frequency? Cumulative frequency distribution. Cumulative frequency. Cumulative frequency kita mula dengan frekuensi yang pertama sama. Next frekuensi adalah frekuensi yang pertama tambah dengan frekuensi yang kedua, 9. Next frekuensi adalah this frekuensi tambah dengan frekuensi. Okay. 4 campur dengan 5, awak dapat 9. 9 campur dengan 13, awak akan dapat 22. 22 campur dengan 9, awak akan dapat 31. 31 campur dengan 5, awak akan dapat 36. 36 campur dengan 3, awak akan dapat 39.
39 campur dengan 1, the last one awak dapat 40, di mana 40 ini adalah total frequency. So ini kita panggil dia sebagai cumulative frequency. Apa maksud cumulative frequency ni sebenarnya? Okay, apa maksud cumulative frequency ni? Okay, katakanlah saya nak baca data cumulative frequency ni, apa maksud dia? Okay, maksud dia macam ni. Markah student, okay, kita kena pakai class boundary. Kita kena pakai class boundary. Ini adalah class interval. So katakanlah kita ambil class boundary yang kedua ni adalah 43.5 sampai 52.5. Okay. Markah student di bawah 52.5 adalah sebanyak 9 orang. Terus directly awak tahu. Okay. Kalau kita tengok dekat table, kenapa markah student di bawah 52.59 orang? Sebab markah student di antara 44 sampai 52 ada 5 orang. Lepas tu 35 sampai 43 ada 4 orang. So kalau kita kata bawah 52, semua ni lah. Itu 9 orang. Kalau kita nak cari markah student bawah 79, tengok dekat kelas ni. Sebab sini dia punya kelas boundary 70.5 sampai 79.5. Seberapa student yang markah dia di bawah 79.5? Terus ambil 36. Kalau tak awak kena tambah 5 tambah dengan 9 tambah dengan 13 tambah dengan 5 tambah dengan 4. Sebab semua ni bawah 79.5. Okay? Apa guna cumulative frequency? Untuk memudahkan kita baca lower punya value. Okay? Kalau berapa markah student yang bawah 61.5. So awak tengok mana kelas 61. This one boundary dia ada 52.5 sampai 61.5. So berapa student yang dapat markah bawah 61.5? 22. Kenapa 22 orang? Sebab kelas ni 13, kelas yang sebelum tu 5, kelas yang sebelum tu 4. Semuanya bawah 61.5. Okay, so itu adalah cumulative frequency. Dan cumulative frequency juga kita boleh buat relative frequency, yang itu awak boleh tengok dekat dalam video. Okay, so itu adalah cara macam mana kita nak organize kita punya quantitative data. Dan quantitative data pun kita boleh organize dalam bentuk diagram. Okay, so macam mana kita nak organize quantitative data kita dalam bentuk diagram? Yang keempat dengan dalam bentuk diagram. So diagram yang pertama adalah histogram. So, awak kena tahu histogram ni untuk kuantitatif data. Kenapa? Sebab histogram dia tak ada gap antara, okay, dia berbeza dengan bacat. Bacat dia ada gap. Kenapa dia ada gap? Sebab bacat untuk kualitatif data. Kualitatif data tak boleh ada kelas interval sebab dia kualitatif. Tapi bila kita buat quantitative data, kita akan selalunya present kelas interval. Okey, 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50. So boundary kita 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5 contohnya. So kita akan guna boundary ini untuk kita plot histogram. Kat sini kita akan start dengan 0.5. So awak kena buat macam ni supaya tahu yang kita start dengan kosong. Okey. Itu. So kita start dengan 0.5 sampai 10.5 sampai 20.5 sampai 30.5. Kalau awak tengok kelas 0.5 sampai 10.5 kelas yang pertama, so tinggi ni adalah frekuensi dia. 10.5 sampai 20.5 kelas yang kedua. So there is no gap between the bar. So ini adalah histogram yang pertama. Okay. And then yang kedua adalah frekuensi polygon. Frekuensi polygon ni senang, awak cuma mark the midpoint dekat setiap bar, lepas tu kita sambungkan. Tapi yang ini kita kena sambungkan ke midpoint bawah. Okay, frekuensi polygon dia kena sentuh x-axis. Okay, so ini adalah frekuensi polygon. Sama juga dengan hujung sini, dia kena sentuh midpoint dekat sini. Okay, so awak kena cari. And then kita belajar tentang cumulative frequency polygon. So cumulative frequency polygon ini adalah OGIF. Okay, sebenarnya nama lain dia adalah OGIF. So OGIF ni dia akan guna boundary, okay, class boundary dan juga cumulative frequency. And then kita ada yang keempat adalah stem and leaf display. Yang ini kita akan tengok nanti
dalam kita tengok dalam soalan tutorial nanti, stand and lift display. So ini adalah macam mana cara untuk kita organize kita punya kualitatif dan kuantitatif data. Kerana apa? Sebab kita tahu yang kita tengah belajar tentang descriptive statistik. So descriptive statistik, bila kita dah collect data, benda pertama kita kena buat adalah kita kena organize kita punya data. And then now we come to summarize our data. Okay, so lepas kita dah organize, now we want to summarize our data. So macam mana kita nak summarize our data? Kita belajar 4 jenis measurement. Yang pertama adalah measures of central tendency. Yang kedua kita belajar measures of location or position. Okay. Yang ketiga kita belajar measures of dispersion ataupun variation. Okay, dan yang keempat, yang paling latest kelas kita yang sebelum ni, kita belajar measures of skewness. So empat ini adalah the measurement yang membantu kita untuk kita summarizekan data kita, untuk kita describe, untuk kita baca karakter of kita punya data. Okay, so we start with the measures of central tendency. So measures of central tendency ada 3. Okey, ada 3 benda yang kita ukur dalam measures of central tendency. Okey, yang pertama adalah mean. Simbol dia X bar, mean. Mean ini adalah purata untuk kita punya value. Okey, so kita ada beberapa formula untuk group data dengan ungroup data. Ada formula untuk cari mean, iaitu tengok balik nota dan juga video. Yang kedua adalah median. Dan simbol dia X di kat atas. So ni titik tengah ataupun data di tengah-tengah. Okey, data di tengah-tengah. So bila median ni awak kena berhati-hati. Kalau untuk ungroup data, nak cari median, the first thing yang awak kena buat adalah kena susun dulu data tu dalam bentuk menaik ataupun menurun. Tak kisah, menaik ke menurun tak kisah, tapi kena susun. Okey, barulah kita boleh cari position of the median. So macam mana nak cari position of the median? Nak cari position of the median adalah total frequency bahagi dengan 2. Katakanlah kita ada 31 data. Naklah 31 banyak sangat. Katakan kita ada 11 data. Data 1, data 7, data 8, data 9, data 10, data 11. Ada sebab kita nak cari median. Benda pertama awak kena cari dulu position value median tu dekat mana. Which one is the median value? So kena cari position. Nak cari position macam mana? Kita kena ambil jumlah total frequency tambah dengan 1 bahagi dengan 2. So total frequency kita ada 11 tambah dengan 1 bahagi dengan 2. So kita dapat 12 bahagi 2, 6. 6 ini bukan median tau. 6 ini adalah position. Okay, maksud median awak, value of median terletak di kedudukan yang ke-6. That's why you need susun you punya data daripada dalam ascending order ataupun descending order. Kena susun. Okay, kalau tak susun dia memang salah lah. Kena susun dulu. Dan sekarang median kita berada di position yang ke-6. So data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data ke-6. So inilah kita punya. Kat sini katakanlah value dia 20, median kita 20 lah. Bukan median kita 6. 6 ni position. Kena hati-hati. Ramai student yang careless dekat sini. Dia ambil total frequency tambah 1 bahagi 2, this is median. No, this is not median. This is the position of the median. What is the median value? Median value awak kena tengok lah. Pada kedudukan ke-6, apa dia kita punya value. Okay. So kalau awak tengok, di bawah median ada 5 data, di atas median pun ada 5 data. That's why kita panggil dia median. Kita value di tengah-tengah. Macam mana kalau kita ada data yang genap? Okey, contoh kita ada 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Sekarang kita nak cari position median. So 8 tambah 2. So 9 bahagi 2 sama dengan 4 point. Macam mana ni? 4.5 ni. Okey, maksud dia adalah data yang keempat dan data seterusnya kena bahagi dengan 2. Okey.
Data yang keempat dan data seterusnya awak kena tambah dan awak kena bahagi dengan 2. Itulah value median kita. Kenapa? Sebab kita ada nombor genap, so kita kena ambil dua-dua sekali. Kalau awak tak ambil dua-dua, dia tak jadi median. Kalau median, dia mesti data kat bawah sama dengan jumlah data dekat atas. 3 dengan 3. Tapi kalau awak tak ambil yang tengah-tengah, katakanlah awak ambil yang keempat sahaja. Contoh kalau awak ambil data yang keempat sahaja sebagai median, ni awak kata ni median, dia dah bukan median. Sebab dekat bawah ada 3 je, dekat atas ada 4. So ini bukan median. Okay, so itu adalah cara macam mana kita nak cari position median dan nilai median. Kena berhati-hati. Okay, so kalau untuk grup data, kita kena cari dulu median kelas. Lepas tu dia ada formula dia. So itu pun awak kena tengok balik dalam nota. Okay, so itu adalah bacaan untuk measures of central tendency yang kedua, iaitu median. Dan yang ketiga, kita belajar tentang mode. Okay, dalam measures of central tendency, kita belajar tentang mode. Mode ni X topi ke atas. Ini mode simbol dia. Okay, so mode ini adalah kekerapan. Apa maksud kekerapan? Maksudnya value yang berlaku kerap dalam kita punya collection of data. Contoh kalau kita study tentang kekerapan pelajar makan dalam sehari, contoh bukan di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada 2 je sahur dengan berbuka. So semua orang kan sama, sahur buka 2 kali kan. So katakan kita study tentang berapa kali seorang student makan di bulan yang bukan Ramadan. So ada yang akan jawab 3 kali, ada yang jawab 5 kali, ada yang jawab 4 kali. Okay, so kita nak tengok mode tu adalah value yang sama. Katakanlah daripada 100 student, 70 student makan. Okay, 70 student makan 3 kali dalam collection of data kita. So mode value yang mana satu? 70 ke 3? Huh? Anyone? Mode value yang mana satu? 70 ke 3? Katakanlah kita belajar tentang kekerapan pelajar makan. Ada pelajar yang jawab sekali je makan sehari. Ada pelajar yang jawab 2 kali. Ada pelajar yang jawab 3 kali. Kita buat untuk 100 orang pelajar. Dalam 100 orang pelajar tu, 70 orang pelajar jawab 3 kali makan. Mode value kita yang mana satu? 70 ke 3? 3. 3, Doktor. 70 tu apa? 70 tu apa? Frekuensi. Frekuensi. 70 tu adalah frekuensi. Good. Okay, 70 tu adalah frekuensi. Okay. Mode kita adalah 3 data tu. Jangan tersilap. 70 tu adalah frekuensi. Kenapa kita kata 3 tu adalah mode value? Kerana 3 berlaku 70 kali. 3 berlaku paling ramai. Paling ramai student makan 3 kali. So kekerapan dia adalah mode value dia adalah 3. Okay. So jangan tersilap. Mode ini adalah data yang exist yang paling kerap dekat dalam kita punya collection of data. Okay. So untuk mode, untuk group data pun ada cara dia. So kita kena cari mode untuk group data menggunakan formula. Tapi the first thing yang awak kena tahu adalah mode class. So macam mana kita nak tentukan mode kelas? Awak kena tengok kelas mana yang kekerapan ataupun frekuensi dia yang paling tinggi. Okey, lepas tu baru kita cari dia punya value. Contoh. Okey, sebab student ramai yang confused. Okey, contoh. Kalau data kita tadi 10 sampai 11 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Ini frekuensi dia katakanlah 4. Yang ini frekuensi dia 10, ini frekuensi dia 7, ini frekuensi dia 8. So sekarang kita nak cari mode untuk group data. Nak cari mode untuk group data kena guna formula. Tapi benda pertama yang awak kena tahu adalah mode class. Yang mana satu mode class? Mode class adalah yang ini. Kenapa dia adalah mode class? Kerana frekuensi dia paling tinggi. Tapi 10 ini bukan mode value. Bukan, itu adalah frekuensi. Dia berlaku 10 kali. Sekarang kita kena cari apa dia data yang berlaku 10 kali. Sebab dekat sini kita ada data daripada 11 sampai 20.
Mungkin data yang berlaku 10 kali itu 11.3. Mungkin data yang berlaku 10 kali itu 12. Mungkin data yang berlaku 10 kali itu 13. Sebab semua value ni dia berada di range ini. So untuk kita cari apa dia value yang kerap berlaku ni, kita kena guna formula. Tapi 10 ni bukan mode value. 10 tu frekuensi. 10 tu menggambarkan yang kita punya data tu berlaku 10 kali paling kerap. Okay, so jangan tertukar, jangan terkeliru. So itu adalah mean, mode dan median, di mana mean, mode dan median ini di bawah measures of central tendency. Okay, and then yang kedua, kita belajar tentang measures of location or position. Okay, so under measures of location or position ada dua. Yang pertama kita ada lower quartile, iaitu Q1, dan yang kedua kita ada upper quartile, iaitu Q3. Okay, so apa dia lower quartile dan upper quartile? So lower quartile dan upper quartile ni dia membahagikan kita punya data. Katakanlah data kita ada 100 data, kita ada 100 data. Okay, kita ada 100 data. Ni adalah total frekuensi data kita. Data kita ada 100. So Q1 duduk dekat mana? Q1 duduk dekat sini, di mana di bawah Q1 kita ada 25% daripada data kita. So kalau kita ada 100 data, di bawah Q1 kita ada 25 data. Di atas Q1 kita ada 75% of data. So kalau kita ada 100 data, di atas Q1 ada 75 data. Okay, dia membahagikan data kita. Kalau Q3 pula, dia membahagikan data kita, okay, upper quartile kat sini, Q3. Okay, di mana kalau data kita ada 100, di bawah Q3 kita ada 75% daripada data. Maksudnya di bawah Q3 kalau ada 100 data ada 75 data. Di atas Q3 kita ada 25%. Okay, 25%. Kalau kita ada 100 data, 25% daripada 100, kita ada 25 data. Okay, so Q1 dan Q3 ni dia membahagi data kita. Dan sebenarnya kita ada satu lagi kuartal, kita panggil second quartile, Q2. Apa dia Q2? Q2 adalah median sebenarnya. Dia membahagi data kita kepada bahagian yang sama. Bawah dia ada 50%, dekat atas dia pun ada 50%. So kalau awak baca Q2, dia sebut Q quartile tu, maksudnya dia suruh kita cari median. Okay, median. So Q1 ini adalah 1/4 daripada data, Q3 adalah 3/4 daripada data, dan Q2 adalah 1/2 daripada data. Okay, setengah daripada data. So ini adalah measure of location and position, upper quartile dan lower quartile. Okay, and then yang ketiga kita belajar measure of dispersion. Okay, measures of dispersion ataupun variation. Okay. Dispersion ini adalah taburan. Okay. Ukuran untuk taburan. So yang pertama kita belajar tentang range. So macam mana nak cari range? Senang. Smallest, the largest value dalam data tolak dengan smallest value, awak dapat range. Okay. Yang kedua kita belajar interquartile range. So interquartile range ni pun nak cari dia senang. Q3 tolak dengan Q1, awak dapat interquartile range. And then kita belajar quartile deviation. Quartile deviation ni formula dia Q3 plus Q1 divide by 2. Q3 minus Q1 divide by 2. Okay, quartile deviation. And the last one we learn about standard deviation. Okay, so standard deviation ini adalah ukuran di mana kita nak baca kadar taburan kita punya data. Okey, semakin besar standard deviation, maksudnya data kita dia tabur semakin jauh daripada mean value, purata value. Semakin kecil standard deviation, maksudnya dia punya taburan data semakin close to the mean value. Okey, so itu adalah standard deviation. Daripada standard deviation kita boleh cari variance, kerana standard deviation sebenarnya adalah punca kuasa kepada variance. Ini adalah simbol standard deviation. Nak dapat variance, kita kuasa 2 kan standard deviation, kita dapat variance. Okey, awak hanya cari satu sahaja. Tapi biasanya kita tak guna variance. Kita guna standard deviation. Okey, so itu adalah untuk measures of dispersion, and we have one more which is a coefficient of variation. Okay,
So coefficient of variation ini adalah ukuran untuk kita tengok konsistensi data kita, sama ada data kita konsisten ataupun tidak. Okay, so macam mana kita nak kira coefficient of variation? Dia ada formula dia. Okay, so coefficient of variation formulanya adalah standard deviation. So ada standard deviation, awak bahagi dengan mean, awak darabkan dengan 100. Okay, semakin kecil nilai coefficient of variation CV, okay, semakin kecil nilai coefficient of variation, kita punya taburan data tu semakin konsisten. Small value of coefficient variation menunjukkan yang data kita itu bertabur secara konsisten. Maksudnya tak terlalu jauh, tak terlalu dekat. Konsisten je di antara data. Okay. So dia depends pada value of coefficient variation. Macam mana nak cari coefficient variation, standard deviation, bahagi dengan mean, darab dengan 100. Okay. So kalau soalan tanya, which data is more consistent, so kena guna coefficient of variation lah. Okay, so awak ambil standard deviation untuk data tu, bahagi dengan mean dia, compare dengan data yang lain. Okay, awak tengok siapa yang dia punya coefficient of variation lebih kecil, maksudnya data dia lebih konsisten. Itu adalah coefficient of variation dalam measures of dispersion. Dan dalam kelas yang lepas, dalam kelas yang pertama hari itu, kita belajar tentang measures of skewness. Okay, measures of skewness ni, yang pertama kita boleh kira daripada perbandingan di antara mean, mode dan median. Dia punya relationship. Okay. Kalau kita punya mean sama dengan kita punya median, sama dengan kita punya mode, so kita punya skewness, okay, taburan kita adalah normal ataupun symmetry. Bell curve macam ni. Tapi kalau kita punya mean lagi besar daripada kita punya median dan mode, okay, mean lagi besar daripada median dan juga mode, dia skew to the right. So data tu lebih banyak dekat bahagian kan. Okay, dia skew to the right atau kita panggil dia sebagai positif. Okay, tapi kalau kita punya mean lagi kecil daripada kita punya median dan juga mode, okay, dia skew to the left. Ataupun kita panggil dia negative skewness. So semuanya bergantung kepada nilai mean. Kalau mean sama dengan mode, sama dengan median, dia adalah symmetry. Okay, normal distribution. Kalau mean lagi besar daripada mode dan median, dia adalah positive skewness, skewed to the right. Kalau mean lagi kecil daripada median dan mode, dia adalah negative skewness, skewed to the left. Okay, so itu adalah macam mana kita nak ukur skewness. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan PCS, Pearson Coefficient of Skewness. Okay, Pearson Coefficient of Skewness ni dia ada formula dia. Apa formula dia? Macam mana formula Pearson Coefficient of Skewness? Saya tak ingat. Apa formula Pearson Coefficient of Skewness? Okay, mean tolak mode bahagi standard deviation, dia ada dua formula. Yang pertama kita compare relationship, yang kedua kita guna Pearson Coefficient of Skewness. Formula dia sama ada awak guna formula yang pertama, mean tolak dengan mode bahagi dengan standard deviation, ataupun awak boleh guna formula yang kedua, 3 darab mean tolak dengan median bahagi dengan standard deviation. Mana-mana pun boleh. Kalau masa awak nak kira tu, awak ada nilai mean dan mode, awak guna formula ni. Kalau masa awak nak kira tu, value yang awak ada hanya mean dan median, awak guna formula ni. Okay. So, boleh guna formula, mana-mana formula untuk cari Pearson Coefficient of Skewness, PCS. Kalau PCS kita dapat sama dengan kosong, maksudnya dia normal distribution ataupun symmetry. Kalau PCS kita dapat besar daripada kosong, maksudnya kita punya skewness of the data is skewed to the right ataupun positive skew. Kalau PCS kita nilainya kurang daripada kosong, iaitu negative value, so awak akan tahu yang skewness distribution of your data adalah skewed to the left ataupun negative skew. Itu cara yang kedua. Okay. Dan cara yang ketiga adalah dengan melukis box dan Whisker plot. Okay, melukis box and Whisker plot. So box and Whisker plot ni bentuk dia macam ni. Kita ada box dan kita ada whisker kiri dan kanan, batang macam ni. Okay, so
Dekat box and whisker plot, yang ini adalah the smallest value of your data. Yang ini adalah the largest value of your data. Okay. Yang ini adalah quartile 1. Yang ini adalah value of quartile 3. Dan dekat tengah-tengah ni kita akan ada macam ni. Yang ini adalah median. Okay. Ini adalah median. So ini kita panggil sebagai whisker and box and whisker plot. So macam mana kita nak baca skewness daripada box and whisker plot? You just need to see the median. Okay. Kalau median awak, awak ada box kat sini. Okay, ini adalah Q1, ingat ni Q1 dan ini adalah Q3. Kalau median awak dia menghampiri Q1, dia lebih dekat dengan Q1. Okay, median awak lebih dekat dengan Q1. Whisker di sebelah kanan akan lagi panjang daripada whisker di sebelah kiri, dia kena pendek. Okay. Dan tengok kalau median dia hampir dengan Q1, whisker sebelah kanan lagi panjang. So ini dia adalah skewed to the right. Ataupun positive skewness. Kalau dia tengah-tengah, okay, dia tengah-tengah, median berada di tengah-tengah kotak. Whisker kiri dan whisker kanan sama panjang, ini adalah normal distribution. Kalau median menghampiri Q1, median rapat ke kiri, whisker belah kanan lagi panjang. Dia confirm kalau median rapat ke kiri, whisker belah kanan mesti kena lagi panjang. Okay? So, kita boleh cakap distribution of our data is positive skewness. Dia skewed to the right. Kita punya whisker and box plot, box and whisker plot, median kita menghampiri Q3. Dia lebih rapat dengan Q3, dia ke belah sini. Okay, so yang kanan ni akan pendek, yang kiri ni akan panjang. Ini adalah skewed to the left. Ataupun negative skewness. Okay, so sebenarnya awak kena tengok kalau whisker ni panjang belah kanan, dia positive skewness. Kalau whisker ni panjang belah kiri, dia negative skewness. Dan yang kedua untuk confirmation, di mana kedudukan median? Kalau median close to Q1, positif. Kalau median close to Q3, negatif. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak baca skewness, taburan kita punya data melalui box and whisker plot. So itu adalah benda yang ketiga yang kita belajar dalam kita punya measures of skewness. Yang pertama, kita tentukan skewness dengan perbandingan di antara mean, mode dan median. Yang kedua, kita tentukan skewness dengan bacaan PCS. Dan yang ketiga, melalui box and whisker plot. Itu adalah untuk measures of skewness. Okay, so itu adalah topik terakhir dalam kita punya chapter 2. Boleh ke kelas setakat ni? Doktor, kalau yang guna stem dengan leaf punya tu macam mana nak tentukan skew distribution dia? Itu tak boleh tentukan distribution. Itu hanya untuk organize data sahaja. Oh, faham. Itu untuk organize data je. Cuma kita boleh tengok daripada stem and left display tu mana frekuensi yang lebih tinggi. Contoh kalau kita ada data 11, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Contoh ni data kita. So kita nak buat stem and leaf display, benda yang pertama awak kena buat adalah awak kena ignore digit yang terakhir. Ni ignore yang pertama ni. Digit yang terakhir ni semua ignore. Okay. So kita tengok digit yang depan sama ada kita dapat ratus ke, puluh ke, sar. Macam tu. So kita akan tengok. So sekarang nombor yang kat depan kita ada 1, 2, 3 dan 4. So itu akan jadi stem. Ni stem ni leaf. So stem kita 1, 2, 3, 4. Okay. So stem yang pertama, leaf dia 1. Ambil yang digit yang belakang. Okay. Lepas tu kita digit yang belakang dia 1 lagi. Digit yang belakang dia 2. Digit yang belakang dia 3. Yang ini dah 2 dah stem dia. So stem 2, digit belakang 1. Stem 2, digit belakang 2. Stem 2, digit belakang 4. Okay, ini stem dia 3, digit belakang 1. Stem 3, digit belakang 2. Stem 3, digit belakang 3. Stem 3, digit belakang 7. Stem 3, digit belakang 8.
stem 3, digit belakang 9. Lepas tu ini stem dia 4, digit belakang dia 0. Ni digit belakang dia 1, digit belakang dia 2. Ini adalah stem and leaf display. Ini tak boleh baca skewness. Tapi kita boleh baca yang mana satu yang mempunyai frekuensi yang tinggi. Because stem and leaf display ni sebenarnya dia sama je dengan histogram, lebih kurang. So kita boleh lukis 4 segi kat sini. Ni sampai sini je frekuensi, sampai sini frekuensi. Ni sampai sini frekuensi dia. Ini sampai sini frekuensi. So which one yang frekuensi paling tinggi? This one. Yang paling rendah? This one and this one. Itu dia stem and leaf display. Dia tak boleh baca skewness. Skewness hanya boleh dibaca melalui 3 cara ni sahaja. Sama ada awak compare mean, median dan mode, ataupun awak cari value of Pearson coefficient of skewness, ataupun awak lukis box and wish curve lah. Alright? Boleh ke kelas? So Miss Doktor, kalau dekat soalan dia suruh buat stem dengan leaf, lepas tu dia minta the shape of distribution tu, so kita kena cari median mode dia semua tu. Okay, jom kita tengok tutorial. Tutorial lah? Okay, jom kita tengok tutorial. Okay, inilah tutorial. Saya tak boleh nak bincang semua jawapan, tapi saya akan sediakan jawapan nanti. Cuma bincang macam mana cara kita nak jawab soalan ni. Okay, so tengok soalan yang pertama. Kita ada the following data represent the citric acid. So ini adalah ungroup data. Okay, so ada data tapi dia adalah ungroup. Dia suruh cari mean dan mode. So tak ada masalah. Carilah mean dan mode menggunakan formula. Okay, mode tu adalah kekerapan value yang berlaku. So kalau kita tengok kat sini, value apa yang kerap berlaku? 0.8. 0.8 berlaku 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. So mode dia adalah 0.8. So bila dia suruh kita comment the value obtained in A, maksudnya dia suruh kita comment purata dan juga mode. So apa yang awak boleh cakap? Awak boleh katakanlah awak dapat mean dia adalah, katakanlah awak dapat mean dia adalah 2.7 contoh. Okay, so awak boleh kata purata citric acid concentration di dalam soft drink adalah 2.7 G/L, gram per liter. Macam tu je dia nak komen dia. Sebab kita the mean of citric acid concentration in soft drinks is 2.7 gram per liter. Okay, mode. The mode value of citric acid concentration in drink is 0.8 because 3 soft drink have 0.8 acid concentration. Contoh. Kenapa kita kata 0.8 tu adalah mode? Kita kena beritahu lah sebab 0.8 berlaku ada 3 frekuensi. Contohnya. Okay. So dia suruh kita compare mean dan mode untuk kita tentukan skewness. So ingat tadi saya cakap kalau mean sama dengan mode dan juga median, dia adalah normal distribution. Sekarang dia suruh kita compare mean dengan mode je. So compare mean dengan mode. Kalau mean dengan mode sama dengan, kalau mean sama dengan mode, normal lah distribution. Ni disuruh determine the skewness. Skewness ni taburan. Okay. So kalau mean sama dengan mode, normal. Asymmetry. Kalau mean lagi besar daripada mode, dia skewed to the right. Positive skewness. Kalau mean lagi kecil daripada mode, dia skewed to the left. Negative skewness. Macam tu je. Calculate the measures of position. So measures of position dia suruh cari Q1 dan Q3. So ini guna formula. Calculate the interquartile. So interquartile is Q3 minus Q1. So this directly. Okay. So soalan nombor 2. Ini adalah hours spent for watching television. So dia suruh kita draw a stem and leaf plot and comment the shape of distribution. Dia tak suruh kita cari skewness. Dia suruh kita comment shape of distribution. Taburan shape, kita punya shape of distribution, maksudnya awak susun stem and leaf display awak. Okay, stem and leaf awak susun. Okay, contohnya sekarang kita ada stem kita 1. So kita ada 11. Kita ada tak lagi 11. Kena susun ikut turutan Kena susun ikut turutan. Okay, lepas 11 kita ada 13. So 3 kat sini. Lepas tu kita ada 14. Kat sini kita ada 15. Awak susun lah. Lepas tu bila awak dah susun, awak boleh tengok yang mana satu yang paling low frequency, yang mana satu yang paling high frequency. Itulah dia comment of the shape distribution ni. Awak beritahu high frequency adalah kelas daripada 29 sebab dia punya stem 2. Kelas value between 20 to 29 have high frequency. Okay.
value di antara 10 ke 19 adalah value yang paling low frequency. Itu adalah komen untuk shape. Kerana stem and leaf display tak boleh komen tentang skewness. Okay. Dan lepas tu baru dia suruh kita cari mean dan standard deviation. Ini adalah formula. And then dia suruh kita cari modal value. Modal value ni awak tengoklah dalam data ni paling kerap mana kalau awak dah susun dalam stem and leaf display awak boleh nampak directly. Sebab katakanlah 20 paling kerap awak akan nampak macam ni. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Paling banyak ni. Maksudnya 20 paling banyak berlaku. So directly boleh dapat modal value daripada stem and leaf display. Boleh faham tak? Faham tak kelas maksud saya? Hello? Faham, Doktor. Faham Doktor? Okay. Alright, so bila dia suruh kita explain meaning ni awak just bagi tahulah, okay, modal dia, mode value katakanlah 20 because dia berlaku berapa kali. Berapa orang teenagers paling banyak menonton TV selama 20 jam. Contohnya kita cari mode value, awak kena carilah, ni saya beri contoh Contohnya mode value kita 20, so awak bolehlah komen, awak cakap the model value is 20 hours because 14 from 35 teenagers spend 20 hours to watch television. Kita tahulah maksudnya paling ramai teenagers, remaja yang spend 20 jam untuk melihat television. Itulah model. Okay. So yang ketiga, sama juga dia suruh kita construct a stem and leaf plot. Okay, lepas tu dia suruh kita cari first, second and third quartile. Ni yang saya cakap tadi. First quartile Q1, third quartile Q3. Bila dia kata second quartile Q2, Q2 ni adalah sebenarnya median. Okay, so kita kena cari first quartile, median dan juga third quartile. Lepas tu kita interpret the value of the first quartile obtained in part B. So awak terangkanlah. Okay, so katakanlah awak dapat quartile nombor 1 ni value adalah 41. So awak interpret, awak cakap 25% of the data below 41 and 75% of the data falls above 41 contoh. Because we know that this one is Q1, di mana Q1 ini membahagi kita punya data kepada 25% di bawah dan 75% di atas. Interpret macam tu je. And then dia suruh kita calculate the quartile deviation. So nak calculate quartile deviation, kita kena ada Q1 dan Q3. Awak dah cari tadi Q3, awak tolak dengan Q1, awak bahagi dengan 2, awak dapat quartile deviation directly. Okay, guna formula sahaja. Okay, soalan yang keempat. The following result of Minitab output display the moisture content dalam bentuk percentage measurement of 25. Okay, dia dah bagi kita. Awak dah tak perlu cari, dia dah bagi kat sini. Mean berapa, dia dah bagi standard deviation berapa, dia dah bagi minimum value berapa, dia dah bagi kita punya maximum value berapa, dia dah bagi kita punya median berapa, Q1 pun dia bagi, Q3 pun dia bagi, mode value pun dia bagi. Dia suruh kita buat apa? Kita construct a box plot. Box ni adalah box and whisker plot lah. Kadang-kadang dia tak tulis box and whisker, dia tulis box sahaja. So awak kena faham. Kalau box plot tu maksudnya box and whisker. So how can we construct a box and whisker plot? Sakit pula dekat saya. Okay, how can we construct box and whisker plot? So ingat, box and whisker plot, kita ada box, kita ada whisker dua bahagian. Okay, this one is the smallest value, this one is the largest value. Kita dah ada smallest value dan kita dah ada largest value. This one is the Q1 value and this one is Q3 value. We have Q1 and we have Q3 and we have median here. So kita ada semua. Kita boleh buat whisker plot. So the first thing yang awak kena buat adalah awak kena buat number line. Okay, katakan number line ni kita buat 0 sampai 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. And then kita tengok kat mana kita punya Q1 untuk kita lukis kita punya box. Okay, so Q1 kita dekat mana? Q1 kita
adalah 36. So 36 dekat mana? 36. And then Q3 kat mana? Q3 kita 57. So 57 dekat sini. 57. So kita dah ada dan kita boleh sambung. So inilah kita punya box. Ini Q3, ini Q1 ini Q3, ini Q1. And then kat mana kita punya smallest value? Smallest value kita adalah 20. So 20 dekat sini. Ini wish ke belah kiri. And then kat mana kita punya largest value? Largest value 73 dekat sini. So ini kita punya wish ke belah kanan. Okay. Dan kalau awak tengok wish ke belah kiri lagi panjang daripada wish ke. Okay, wish ke belah kiri lagi panjang daripada wish ke belah kanan. Ini dah boleh memberitahu kita yang ini adalah skewed to the left. Okay, wish ke kiri kalau panjang tu panjang daripada kanan dia adalah skewed to the left ataupun negative. Tapi kita boleh check guna median 48. 48 dekat sini. Tengok 48 dekat sini. So kalau awak tengok median kita ni dia close to Q3. So bila median close to Q3, memang wish ke yang belah kiri akan lagi panjang daripada belah kanan dan dia suruh kita comment on the skewness distribution. Directly kita boleh cakap this one is negative skewness. Saya beritahu awak tadi, nak tentukan negative skewness daripada box plot senang je. Yang pertama kita directly tengok wish ke. Kalau wish ke kiri lagi panjang daripada kanan, negatif. Kalau wish ke kanan lagi panjang daripada kiri, positif. Yang kedua kita tengok median. Kalau median close to Q3, negatif. Kalau median close to Q1, positif. Itu ada dua cara. Okay, so dan wish ke plot, dia suruh kita plot guna data yang dia dah bagi and then kita boleh comment dia punya skewness directly daripada box and wish ke plot. Senang je. Okay. So next, soalan nombor 5, dia suruh kita calculate mean, median dan mode. This one is the ungrouped data yang ada frekuensi. Kenapa saya cakap dia adalah ungrouped data? Sebab data dia tak ada interval. Macam ni je data dia. So ini ungrouped. Kalau group data dia mesti kena ada case group data tapi dia ada frekuensi. So awak gunalah formula ada dalam nota. Okay. Dia suruh kita interpret the model value. So model value directly kita boleh nampak daripada sini. So kenapa kita kata dia 80? Kerana 14 daripada keseluruhan partisipan ini mempunyai berat 80 kilo. Maksudnya yang paling ramai. Paling ramai daripada partisipan mempunyai berat 80 kilo. Itu je cara interpret. Okay. Using the measures of central tendency, kita daripada measures of central ini kita boleh tahu lah pasal skewness kerana daripada mean, mode dan median kita boleh tahu kita bertaburan sama dengan mode dan median normal. Kalau mean besar dia skewed to the right. Kalau mean kecil dia skewed to the left. So awak kena kira lah. Kena kira mean, mode dan median dan compare. And then awak bagi tahu dia skewed to the right ke skewed to the left because dia suruh kita guna measures of central tendency. So we can bagi tahu shape of distribution ni dalam bentuk skewness. Kalau dia tadi kita kata stamp and leaf display, bila dia suruh guna stamp and leaf display, kita hanya boleh bagi tahu dalam bentuk frekuensi sahaja. Sebab stamp and leaf display tak boleh tunjukkan kita tentang skewness of kita punya distribution. So kena tengok kesesuaian. Right? Okay, soalan yang ke-6. Extract was used. Okay, data ini adalah ungrouped data. So dia suruh kita buat stamp and leaf display macam tadi. Lepas tu dia suruh kita cari first and third quartile. So ini boleh guna formula sahaja. And then dia suruh kita cari median pun guna formula sahaja. Lepas tu value 50% daripada data berada di bawah median dan 50% daripada data berada. And then dia suruh kita cari third quartile range. So kita dah cari third quartile dan first quartile. Next, Q3 minus 1. Okay, so ini kita boleh guna sama ada awak nak guna kita ada Q3, kita ada Q1 dekat sini kita ada median, dekat sini kita ada smallest value
and we also have the largest value. So bila kita ada smallest value, kita ada largest value, kita ada Q3, kita ada Q1, kita ada median, kita boleh locate box and Wishker plot. Okay, so daripada box and Wishker plot, awak boleh interpret the skewness of the distribution. So awak kena be kreatif lah. Macam mana kita nak skewness, awak kena ingat. Skewness nak tentukan ada 3 cara. Sama ada compare mean, mode dan median, ataupun kira PCS, ataupun box and Wishker plot. Tapi kalau nak compare mode dan median dan nak kira PCS ni, kena ada mean dan mode. Tak suruh kita kira mean dan mode. So tak payahlah susah nak kira. Tapi kalau awak nak kira, okay. Tapi directly daripada sini kita tahu cara paling senang untuk kita baca skewness ada dengan box and Wishker plot. Sebab Q3 dan Q1 kita dah cari dekat soalan B. Median kita dah cari kat soalan C. Smallest dan largest value ada dalam data. So directly boleh lukis box and Wishker plot and directly boleh interpret the skewness of the right. Okay, soalan yang ketujuh dia suruh cari mean, median dan mode. So ini adalah stamp and leaf display. So bila awak nak cari mean, median dan mode, awak kena tulis balik. Okay, awak nak cari mean, awak kena tulis balik di dalam bentuk data. So awak kena pandai baca stamp and leaf display. Macam mana nak baca stamp and leaf display? Ini stamp dia kosong. Maksudnya depan dia kosong, belakang dia 3. Ataupun 3 je lah. Okay, ataupun tulis 3 je. 3, 5, 5, 7, 8. So ini 10, 10, 13, 15, 15, 17, 18, 20, 21, 21, 26, 33, 34, 35. So ini data kita. Maksudnya daripada stamp and leaf, awak tukarkan balik dia kepada ungroup data. Okay. So nak cari mean dan median, kita tambahlah mean bahagi dengan total frequency. So ini adalah uji awak pandai ataupun tak nak baca stamp and leaf display. Okay, and then dia suruh kita buat shape of distribution untuk value yang kita kira dekat A. So bila dia kata menggunakan value yang kita value dekat A adalah mean, median dan mode. Dengan menggunakan mean, median dan mode, kita boleh cakap pasal skewness. Sebab kita boleh compare. Okay, so tengoklah value of mean sama tak dengan median dan mode. Kalau sama, dia adalah similar. Kalau dia lagi besar, dia adalah positive skewness. Kalau dia lagi kecil, dia adalah negative skewness. So sebab dia sebut value yang kita kena tahu. Apa dia shape yang kita boleh bagi tahu. Kita boleh cerita pasal, kita boleh tak cerita pasal skewness dengan mode, median dan mean? Boleh. So kita cerita lah pasal skewness. Okay, mengikut kepada kesesuaian. Alright. So soalan yang ke-8 pun sama. This one is ungroup data. Dia suruh kita cari stamp and leaf diagram. Okay, lepas tu dia suruh cari mode, median dan range. Ini macam biasalah, tak ada masalah. Mode dan median gunakan formula, range ambil largest value kat sini 49. Tolak dengan the smallest value dekat sini 8. So 49 tolak 8, awak dapatlah range. Okay. So soalan yang ke-9 pun adalah ungroup data with frequency. So dia suruh cari mean, mode dan median gunakan formula. And then dia suruh interpret median. Lepas tu dia suruh kita cari mean, mode dan median. Okay. Using measure of central tendency. Maksudnya use mean, mode dan median. Determine the shape of distribution. Samalah. Guna mean, mode dan median, tentukan adakah dia positive skewness atau negative skewness ataupun dia symmetric. Okay. And soalan yang terakhir pun sama. Construct stamp and leaf chart, stamp and leaf display. Lepas tu daripada chart, describe the shape of distribution. Okay. Bila soalan macam ni, dekat sini pun dia suruh shape of distribution tapi menggunakan mean, mode dan median. Bila menggunakan mean, mode dan median, distribution yang kita boleh cakap pasal skewness. Tapi kalau dia suruh kita guna stamp and leaf, kita tak boleh cakap pasal skewness. Kita hanya boleh cakap pasal siapa yang frekuensi tinggi, siapa yang frekuensi rendah. Walaupun dia guna ayat yang sama, tapi awak kena pandai guna kesesuaian data. Kesesuaian maklumat yang kita ada. Apa yang awak boleh bagi tahu. Okay? Okay, ke kelas ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita dah habis chapter 2. Kalau soalan 6E, dia suruh interpret the skewness of distribution based on A. Soalan 6E. Soalan 6E je, kita tengok. Soalan 6E.
From A. A adalah stem and leaf display. Interpret the skewness of the distribution. Ni salah ni. Tak ada from A ni. Untuk soalan 6E tak ada from A. Untuk soalan E ni, interpret the skewness of distribution je. Awak kena lukis Wishker and box plot. Box and Wishker plot. Soalan 6E. Potong yang from A tu, bukan from A. Interpret the skewness of distribution. Okay kelas, so kalau awak tak ada soalan, kita dah habis chapter 2 dan minggu depan kita dah cuti raya. Okay, so saya nak mengambil kesempatan ni nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Minta maaf sepanjang 6 minggu ni saya ada tersalah cakap ke terbuat awak terbeban dengan kita punya kelas. Okay, so ini je yang semampunya saya bantu awak dengan video dan juga nota dan juga online kelas setiap kali kita habis chapter. Okay, so saya minta maaf, saya ucapkan selamat Hari Raya, sampaikan salam saya kepada family, kepada mak dan ayah awak. Okay, so stay safe, take care, jaga diri. Kalau yang daripada kampus nak balik ke rumah masing-masing tu jaga diri. Tapi saya ada satu berita nak sampaikan, iaitu tentang kita punya tarikh assessment. Di mana lepas kita naik je nanti lepas raya tu kita dah start week 7 dan assessment kita akan berada pada week yang ke-8. Sekejap, saya nak beritahu tarikh. Saya tak ingat saya tengok ni WhatsApp. Sekejap ya. Okay. So, kita akan buat test 1 pada week yang ke-8 iaitu pada 28 Mei. Okay. Kita akan buat test kita pada 28 hari bulan 5 di mana 28 hari bulan 5 itu adalah pada hari Jumaat minggu ke-8. So masa tu saya akan bagi tahu nanti. So end of week 8 tu kita akan buat test assessment 1 di mana assessment 1 ni dia akan masuk chapter 1, 2 dan 3. So chapter 1 dan 2 kita dah habis. Chapter 3 kita akan habiskan minggu ke-7 nanti dan minggu ke-8 tu kita akan ada assessment 1. So boleh start study. Okay, tengok-tengok soalan pasia yang mana yang awak tak faham, awak boleh bagi tahu saya. Itu adalah maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, untuk group assignment. Okay, untuk group assignment, saya nak setiap kelas, okay, awak cari, awak bentukkan group sama ada 3 atau 4 orang satu group. 3 pun boleh, 4 pun boleh. Okay, satu group 3 atau 4 orang. So, apa yang awak boleh buat untuk group assignment adalah awak kena cari data. Okay, cari data ni adalah saya rasa data secondary data yang senang. Secondary data tu maksudnya data yang dah sedia ada. Contohnya temperature pelanggan Aeon session 18 Shah Alam. Contoh kalau ada lah Aeon session 18 Shah Alam, saya tak tahu. Contoh. So awak pergi kat session 18 Shah Alam tu, kalau boleh pergi awak minta dekat dia senarai yang dekat buku tu, ambil lah temperature pelanggan tu. Kalau boleh ambil data dalam 60 ke 90 data. Ataupun mungkin awak dah pernah buat survey sebelum ni, data berkenaan dengan penggunaan masa pelajar menonton Netflix contoh. So awak ambil data berapa jam pelajar menonton Netflix dalam seminggu ke atas 90 orang student. Data macam tu. Saya nak data je. Saya tak nak lagi soalan. Saya tak bagi soalan lagi. Saya nak suruh awak prepare dengan data. Okay, so be prepared with the data. Kalau tak faham ataupun tak yakin ataupun tak confident dengan data, awak boleh tunjuk kat saya data awak. So secondary data ni banyak sangat, kat internet pun ada. So awak boleh bincang dengan ahli kumpulan, cari ahli kumpulan dulu 3 ke 4 orang, berbincang sama ahli kumpulan. Okay, dan pilih data apa yang awak nak guna untuk group assignment. So kalau awak tak confident dengan data tu, boleh tunjuk kat saya dulu data tu boleh guna ataupun tidak. Okay, dan kita nak quantitative data, saya tak nak qualitative data, saya nak quantitative data. Maksudnya data yang ada range. Data yang kita boleh bentukkan kelas interval. Okay, kita boleh bentukkan kelas interval. So saya nak quantitative data. Okay, so ada 2 perkara. Yang perkara yang pertama adalah tarikh kita punya assessment 1 iaitu 28 hari bulan 5, hari Jumaat. Masa dia saya akan bagi tahu nanti. Chapter 1, Chapter 2 dan Chapter 3. 1 dan 2 kita dah selesai. Chapter 3 kita akan belajar nanti selepas balik raya. Dan perkara yang kedua adalah bentukkan kumpulan untuk group assignment. Okay, dan cari data-data yang awak nak guna. Satu je, saya nak satu data tapi frekuensi dia adalah
60 ke 90. Okay, frekuensi data tu 60 ke 90. Tak nak kurang daripada 60. Okay, boleh ke kelas? Boleh. Boleh doktor. Okay, Boleh itu doktor. saja untuk hari ni. Kejap lagi dalam 10 minit lagi tolong key in attendance dekat dalam Google Classroom dan juga YouFuture ataupun mana-mana satu sebab saya akan tengok kalau awak tak check in dekat YouFuture, saya tengok awak check in tak dekat Google Classroom. Kalau awak tak check in dekat dua-dua, saya akan anggap awak tak hadir walaupun kita buat kelas online. So tolong check in salah satu. Sama ada YouFuture ataupun Google Classroom ataupun dua-dua pun tak ada masalah. So kejap lagi saya akan letakkan attendance dalam Google Classroom. YouFuture dah ready. Okay. Dan juga soalan tutorial 3. So untuk tutorial 3 tu awak boleh buat sambil-sambil nak buat kuih raya ni. Boleh buat sambil-sambil. Tak faham boleh tanya saya sebab soalan tutorial 3 ni more kepada group data. Tadi soalan tutorial 2 semuanya adalah ungroup data. Tutorial 3 ni adalah group data. Okay, so awak boleh tanya saya soalan kalau awak tak tahu. So terima kasih kelas untuk kelas hari ini. Saya minta maaf sebab ambil sampai pukul 12. Saya kata sampai 45. Okay. So jaga diri. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Doktor. Selamat Hari Raya. Thank you doktor. Selamat Hari Raya. doktor. Thank you, Thank you doktor. doktor. Selamat Raya. Thank you.